Dipersilakan Yang Berhormat Ruas. Terima kasih Datuk Pengurusi kerana membenarkan saya membahas di peringkat jawatankuasa bajet 2023. Saya ingin merujuk kepada perkara 5 iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dan ada 2 perkara yang ingin saya utarakan. Pertama ialah tentang kod etika pakaian orang ramai ke pejabat kerajaan, dan kedua tentang pengambilan pekerja ke dalam perkhidmatan awam. Baru-baru ini kita telah mendapat aduan bahawa ramai orang awam telah dinafikan perkhidmatan pihak pejabat-pejabat kerajaan atau agensi kerajaan kerana dikatakan tidak memakai pakaian mengikut kod etika pakaian ditentukan oleh jabatan-jabatan atau kementerian-kementerian berkenaan. Ini merupakan satu perkara yang melanggar Perkeliling Ketua Setiausaha Negara bertarikh 1 hari bulan Disember 2020. Yang Berhormat Ruas, perkara Uh, nombor berapa ni? B5. Sebutkan. B5. Jadi sebenarnya sudah berlakunya aduan daripada orang ramai tentang perkhidmatan yang tidak memuaskan, dan oleh yang demikian Ketua Setiausaha Negara telah mengeluarkan perkeliling ini untuk mengatasi masalah aduan-aduan yang diterima. Ketua Setiausaha Negara telah meminta semua kementerian dan jabatan untuk mempamerkan waktu perkhidmatan kaunter yang jelas dan penyataan etika berpakaian bagi orang awam atau pelanggan. Dan adalah jelas di bawah perkeliling ini, di bawah lampiran perkeliling perkara 2.5, kerajaan dengan jelas menyatakan bahawa kerajaan tidak bercadang untuk mewujudkan kod etika berpakaian yang standard dalam bentuk poster. Kenyataan yang harus dipaparkan hanyalah dengan perkataan berikut: pelanggan hendaklah berpakaian sopan dan bersesuaian. Dan juga dalam perkeliling ini dinyatakan dengan jelas tidak ada siapa pun boleh didiskriminasikan daripada menerima perkhidmatan kementerian dan jabatan atau agensi kerajaan. Malangnya perkeliling ini tidak dipatuhi, dan baru-baru ini kita dapat banyak aduan bahawa orang ramai tidak dibenarkan membuat laporan polis, terima rawatan hospital ataupun berurusan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dan juga ada kes di mana orang yang pergi ke pejabat pendidikan tidak dibenarkan berurusan kerana dikatakan tidak mengikut kod etika pakaian. Apa yang sedang berlaku ini adalah merupakan satu diskriminasi terhadap wanita, orang miskin, pesakit, buruh-buruh kasar, orang asal, orang asli dan ramai orang lain yang tidak dapat mendapat perkhidmatan pihak jabatan atau kementerian kerana dikatakan tidak mematuhi etika kod pakaian. Ramai pegawai kerajaan silap guna prinsip rukun negara kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Mereka gagal memahami sifat dokumen rukun negara. Rukun negara adalah satu dokumen sosial menyatu padukan rakyat yang inklusif. Ia bukannya satu dokumen komprehensif pentadbiran negara. Saya terperanjat Ketua Polis Negara pun keliru tentang prinsip kelima ini. Beliau mempertahankan pihak polis tidak membenarkan orang yang terlibat dalam satu kebalangan yang dikatakan tidak memakai pakaian mengikut kod etika pakaian untuk membuat laporan polis. Beliau terlupa tanggungjawab untuk pihak polis adalah untuk menguatkuasakan undang-undang dan menjaga ketenteraman awan. Perkara-perkara dalam rukun negara yang harus pihak polis menegakkan ialah keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan adalah untuk pihak lain laksanakan dan galakkan. Begitu juga kerja utama Kementerian Kesihatan adalah mengubati mereka yang sakit dan cedera dan menyelamat nyawa dan bukannya kesopanan dan kesusilaan.
adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 341 Kanun Keseksaan. Wrongful restraint, menahan sesiapa yang berhak untuk Yang melakukan berhormat, sesuatu. sila gulung. Jadi, dan juga saya ingin menekankan bahawa mana-mana pihak kerajaan tidak ada sumber kuasa daripada Dewan ini ataupun Parlimen untuk melaksanakan kod etika pakaian kepada mana-mana rakyat Malaysia. Tindakan mereka ini bercanggah dengan Yang berhormat, duduk. Yang berhormat, duduk. Saya nak jelaskan sikit ni. Yang berhormat, saya saja biarkan yang berhormat. Ini untuk pengetahuan yang lain ya. Kalau dilihat pada AUM, ya, aturan urusan mesyuarat, perkara yang nak dibahaskan adalah atas perkara B1, B9, B40, P6, P7, tidak ada P5. Ya. Itu tidak termasuk dalam aturan urusan dengan mesyuarat. hormatnya saya berlain pendapat dengan speaker. Saja biarkan Ini supaya B5, ini duduk. Yang berhormat, duduk. Kita bincang tentang kod. Ya. Kalau saya nak biarkan begini, kalau semuanya bercakap tentang luar daripada topik, susah nanti. Ya, kita tak ada masa. Yang berhormat, duduk. Please, AUM, sila buka pada aturan urusan mesyuarat. Ambil maklum pada yang lain ya. Saya tidak akan benar sesuatu yang luar daripada apa yang benar. Dibenarkan. Okey. Dipersilakan yang berhormat. Last kali saya telah menyebut sehingga beruas. Walau bagaimanapun saya tadi telah berbincang sebentar Boleh dengan tambah yang, pasal yang salat berhormat satu? speaker. Pasal salat satu lagi? Nanti dulu duduk, saya tak habis cakap lagi. Ya. Saya telah berbisik dengan yang berhormat speaker tadi. Dia akan benarkan lagi 4 ya. Dia ada menulis di sini. Jadi selepas beruas ini, saya akan benarkan yang berhormat Pasir Gudang, yang berhormat Masjid Tanah, yang berhormat Kuantan dan last kali yang berhormat Batu. Ya. Ini catatan daripada speaker ya. Alright. Silakan yang berhormat Pasir Gudang, ingat ikut aturan urusan mesyuarat. Silakan yang berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Pengerusi.